Assalamualaikum. Kali ini kita nak lihat apakah faktor-faktor ataupun perkara-perkara yang kita ambil kira apabila kita nak tentukan sekitar kuno sesuatu jujukan batuan. Apabila kita nak tentukan nak mentafsir sekitaran batuan kuno, jujukan batuan kuno, nak tahu apakah proses dan juga di mana dia ternak, kita kena buat beberapa pemerhatian dan juga andaian. Di atas permukaan bumi ini terdapat sekitar penginapan yang terbatas. So, apa yang ada sekarang, sekitar yang ada sekarang, itulah juga ada pada suatu masa dahulu. Kemudian pemerhatian kedua, terdapat fasis sedima yang terbatas yang boleh ditemui atau berulang mengikut masa dan ruang dalam mengikut geologi. So, fasis sedima yang ada sekarang boleh terbentuk 10,000 tahun dahulu. Fasis yang sama boleh terbentuk 1,000,000 tahun dahulu. Fasis yang sama boleh ada ratusan juta tahun dahulu. So, dia boleh ditemui di ruang yang berbeza dan juga masa-masa yang berlainan. Dan satu lagi andaian yang kita buat ialah parameter fasis endapan kuno yang kita tak ketahui. Memang yang kuno kita tak tahu dia terbentuk di mana, bagaimana dia terbentuk. So yang kita tak tahu ni kita buat matching dengan fasis yang ada sekarang, yang sedang terbentuk sekarang. Kalau dia tu sama, bermakna proses pengenapan dan sekitar pengenapannya juga sama. So ini adalah pemerhatian dan juga andaian yang kita buat, dan kita kena terima ini sebelum kita boleh membuat tafsiran. Untuk mengetahui proses pengenapan jujukan batuan kuno, ini adalah antara perkara yang kita guna. Geometri dia, struktur sedimen, litologi, pola arus kuno dan juga fosil. Kita akan perhatikan perkara-perkara ini untuk kita tafsir proses pengenapan dan sekitar pengenapan kuno. Kita pergi pada geometri. Geometri ini lebih kepada bentuk dan juga taburan fasis. Ada taburan fasis yang bentuk kipas, ada yang bentuk alur dan sebagainya. So, walau bagaimanapun geometri ini agak susah sebab untuk batuan kuno dia telah terkena tektonik, canggaan, terlipat, tersesar. So, geometri asalnya mungkin dah berubah. Jadi, walau bagaimanapun, benda ni diambil kira. Antara yang paling penting adalah litologi. Ada litologi yang secara umum terus menggambarkan sekitar pengenapan. Ada litologi yang menggambarkan proses pengenapan. So, daripada situ kita boleh mentafsir. Contoh, litologi ini adalah komposisi sesuatu lapisan. Batu pasir, konglomerat, batu kapur, dolomit dan sebagainya. Dan batu kapur, litologi batu kapur ni lebih penting kalau kita nak tafsir sekitar pengenapan, sebab batu kapur ni dia pengenapannya lebih in situ, dia ternak di sekitar pengenapan dia. Dia punya partikelnya terbentuk dalam lembangan, berbanding dengan batuan klastik yang mana dia dihakis daripada lembangan luar, diangkut dan dienak. Contoh, kita ada Oolitic limestone, batu kapur alocam olik. So, dia terbentuk di sekitar lautan bertenaga tinggi.
Kalau batu kapur yang banyak mikrit, dia terbentuk di sekitar yang bertenaga rendah. Litologi saiz partikel, kalau batuan klasik, kita ada partikel yang kasar, partikel halus. Partikel kasar contohnya konglomerat, pasir lebih halus, lumpur lebih halus. So, dari segi saiz partikel ni, saiz butiran, umumnya kalau batuan klasik, batuan berbutir kasar dienak oleh arus yang kuat. Partikel yang berbutir halus, contohnya lumpur, dienak secara ampaian, arus yang sangat perlahan. Tapi kadang-kadang dia tak terpakai kalau untuk batu kapur. Dalam batu kapur boleh ada partikel yang terdiri daripada cangkang haiwan yang besar yang hidup dalam kawasan berlumpur. So, bila dia mati, dia menjadi batu kapur, partikelnya kasar, tapi sebenarnya dia tak nak di kawasan ataupun dia hidup di kawasan yang bertenaga rendah. Jadi untuk batu kapur dia agak berbeza. Litologi juga, dia punya bentuk partikel, kebulatan, juga boleh kita tafsir sesuatu. Partikel yang bulat mengalami proses pengangkutan yang jauh yang berpanjangan berbanding dengan partikel yang bersudut. So itu juga diambil kira. Ada setengah-setengah komposisi dalam batuan, contohnya mineral gelakonik. Dia terbentuk umumnya daripada proses diagenesis di sekitar pengenapan laut cetek bertenaga agak tinggi. So, kalau kita jumpa gelakonik, batu kapur gelakonik contohnya, dia terus menggambarkan sekitar pengenapan laut cetek. Jadi litologi kita boleh guna untuk mentafsir sekitar pengenapan. Kemudian faktor yang penting juga struktur sedimen. Struktur sedimen kita boleh guna untuk mentafsir proses pengenapan. Contoh reaper, kalau yang simetri kemungkinan dienak oleh proses ombak di lautan, laut cetek. Kalau yang tak simetri oleh arus, mungkin dalam sungai, arus boleh juga di laut cetek dan sebagainya. Lapisan silang, plana, lapisan silang, herringbone, lapisan silang, berbagai-bagai jenis lapisan silang. Dia menggambarkan proses pengenapan yang berbeza oleh seretan arus. Graded bedding, dia menggambarkan endapan oleh terbidat. Contoh yang ni, kita ada lapisan silang, tulang ikan, herringbone. Dia menggambarkan proses pengenapan oleh dua arus yang bertentangan arah. Dia dikaitkan dengan arus pasang surut. Yang ni riak gelombang kawasan pantai. Ini struktur rekahan lumpur. Ini menggambarkan kawasan daratan yang kering. Pola arus kuno juga kita guna untuk mentafsir sekitar penginapan. Sebab sekitaran penginapan ada tempat yang arah angkutan tak berubah, hanya satu hala. Contohnya sungai. Sungai sentiasa mengalir daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi kita akan dapati arus kunonya menunjukkan unimodal, satu arah. Ada tempat di mana arah angkutan sedimennya berubah-ubah dalam masa yang singkat. Contohnya endapan oleh angin. Jadi kalau kita study jujukan sedimen yang terbentuk oleh angin ini, kita boleh, mungkin kita akan dapat lihat dia
arus kunurnya berbagai-bagai ataupun kita katakan polymodal. Kawasan pantai yang ada pasang surut, mana ada air masuk ke darat dalam sungai, masuk ke kuala, ada air keluar ke lautan di kuala sungai, muara sungai, dua arah bertentangan, dia bimodal, dia akan menghasilkan contohnya lapisan silang, tulai ikan tadi. Kipas laut dalam, so dia sentiasa satu arah, dia akan menghasilkan unimodal. So berdasarkan kepada pola arus kuno ini, kadang-kadang kita guna juga dia untuk mentafsir sekitar penginapan. Fosil. Fosil ini tinggalan hidupan kuno, sama ada jasad fosil itu sendiri ataupun kesan tinggalan tapak dan sebagainya, trace fosil dan sebagainya. Dia akan menggambarkan ekologi ataupun habitat fosil. Tapi kita kena ingat, kita kena buat andaian yang fosil yang kita temu tadi, dia hidup di situ dan dia mati dan tertanam di situ. Jadi kalau kita jumpa fosil cengkerang, kita anggap bahawa cengkerang itu hidup di situ dan mati, kemudian tertimbun di situ, ataupun boleh mengalami angkutan yang sedikit. Jadi kita boleh tafsir yang kerang tadi, cengkerang tadi mungkin hidupan dalam laut cetek kalau dia tu hidupan lautan. So macam mana kita nak tahu yang fosil tu yang kita jumpa tadi dia hidup di situ dan mati di situ, tertimbun di situ, ataupun diangkut daripada tempat yang jauh dan tertanam di tempat yang baru. Jadi kadang-kadang kita lihat himpunan fosil, dia punya assemblage dia, himpunan fosil yang ada, kita tak berpandu pada satu spesies, kita lihat banyak spesies yang ada, dan dalam banyak-banyak tu mungkin ada satu yang bukan daripada habitat situ. Kita jumpa fosil kucing, tapi sekelilingnya ada cengkerang, ada bivalve, ada gastropod, yang semua yang lainnya adalah endapan laut cetek. Tiba-tiba seekor kucing ini sahaja yang ada. So, yang kucing ini kita anggap dia ni diangkut daripada Samuel. So kita lihat himpunan fosil yang ada. Kemudian habitat fosil ditentukan daripada morfologi atau keturunan yang masih hidup. Kalau fosil tadi dah pupus, kalau fosil ni dah pupus, so macam mana kita nak buat? So kita lihat dia punya morfologi. Dinosaur dah tak ada dah sekarang ni, tapi kita tahu dinosaur ada kaki 4, ada spesies dinosaur yang kaki 4, ada 4 kaki. So bermakna berdasar pada morfologi tadi dia mesti berjalan. So kalau dia berjalan, mana dia di daratan. So dia tak habitatnya bukan di laut dalam. So itulah yang kita guna untuk menentukan habitat fosil yang dah pupus. Kalau fosil itu keturunannya masih ada, itu tak ada masalah. So kalau kita jumpa fosil daun, banyak fosil daun, tak ada fosil-fosil lain, ini menggambarkan penginapannya di kawasan yang kaya dengan tumbuhan daratan. Kalau kita jumpa trilobit, contoh yang ini, mana dia tu di laut cetek, ni cengkerang, gastropod, brachiopod, bivalve. So kalau dia ni hidupan daratan, mana dia mungkin tepi dalam sungai. Kalau dia ni endapan laut, haiwan lautan, mana dia tu laut cetek. So, gastropod dia adalah lebih kepada saja dominan di laut cetek.
Satu yang penting juga ialah tres fosse surih. Itu kesan-kesan tapak ataupun surihan, kesan laluan dia dan sebagainya. So yang ini tak boleh dikita semula. Yang ini tak boleh dikita semula. Fosse tadi, fosse ini kadang-kadang boleh dikita semula. Dia hidup di tempat lain, diangkut dan terendap di tempat baru. Tapi tres fosse ini tak boleh. So tres fosse ini kita guna dia untuk tafsir sekitar sedimen lebih utama berbanding dengan untuk mentafsir usia. So kalau fosil yang tadi kita boleh tafsir usia dan juga sekitar pengenapan. Tapi yang ini tres fosil dia lebih dominan untuk tentukan sekitar pengenapan. Tapi ada spesies yang boleh juga digunakan untuk tentukan usia, tapi tak banyak. So contoh di sini, kalau kita ada jejak tapak mana dia ni di kawasan daratan. Kalau kita jumpa fosil yang jenis korekan yang dia korek ke bawah dalam lapisan, dia korek lubang ke bawah, itu adalah kawasan berair yang bertenaga tinggi. Kalau yang ini kawasan cetek juga tapi lebih dalam daripada yang pertama ini, tapi lubangnya sero, tak tegak. Yang ini tegak ke bawah. Dia pelantar yang lebih dalam daripada yang ini lah. Kalau dia laut dalam, kita tak ada lagi tres fosil yang perlu yang korek ke dalam. Kita jumpa cuma di bahagian permukaan saja, di kawasan permukaan sedimen. Mengapa? Kawasan yang cetek bertenaga tinggi, ada ombak di situ, jadi kalau haiwan tadi duduk di permukaan, dia akan diganggu oleh ombak tadi, so dia korek ke dalam lubang. So yang sini, yang laut dalam, air tenang, dia tak perlu sembunyi dalam lubang untuk mengelak daripada gangguan ombak dan sebagainya. Saya ingat itu saja antara perkara-perkara yang diambil kira apabila kita nak buat tafsiran sekitar pengenapan. Terima kasih.